Selamat sejahtera kepada pensyarah Puan Nur Ismaya binti Sulaiman. Nama saya Tamil Kogan, anak lelaki Nanto Gobala dari 9 PISMP Sains 1. Saya mengambil kursus elektif terbuka keusahawanan dalam kelas ketiga. Hari ini, saya akan membentangkan tentang tugasan 1, yaitu pembentangan kajian kes. Di mana kami dikehendaki membentangkan satu isu penawaran produk ataupun perkhidmatan yang sedang berlaku di negara Malaysia kita. Pertamanya, saya akan menerangkan tentang isi gandungan yang terdapat dalam slide saya. Pertamanya, isu yang saya pilih bagi tugasan ini. Kedua pula, analisis ataupun bukti yang mengukuhkan lagi bahawa isu ini sedang berlaku di negara Malaysia. Ketiga pula, sebab berlakunya isu ini. Keempat, kesan berlakunya isu ini. Dan juga kelima, cara penyelesaian bagi isu tersebut. Dan akhir sekali, iaitu rujukan bagi tugasan ini. Pertama, isu yang saya pilih bagi memenuhkan tugasan ini ialah isu perniagaan perkhidmatan pos Malaysia yang mengalami kerugian pada suku pertama tahun 2023. Ini merupakan salah satu isu semasa yang sedang berlaku di negara kita. Dan kita boleh tengok daripada Keratan Akhbar yang saya paparkan di slide ini, iaitu Februari 21, 2023. Di mana prestasi perniagaan pos Malaysia Berhad dijangka kekal mencabar tahun ini dengan mail konvensional terus bergelut untuk kekal relevan dalam era digital. Menurut penganalisisnya ialah Kenaga Research Wan Mustaqim Wan Abdul Aziz berkata, Pos Malaysia mencatatkan keputusan kewangan 2022 yang mengecewakan dengan mencatatkan kerugian sukuan yang berterusan. Pada slide ini saya juga memaparkan sumber bagi isu yang saya pilih sebagai bukti bahawa menyatakan bahawa isu semasa ini sedang berlaku di negara kita. Tambahan pula, penganalisis Kenaga Research berkata bahawa penyedia perkhidmatan pos dan bungkusan nasional ini terkesan kerana kemerosotan volume kurier. Apabila pesaing lain iaitu JNT Express, GD Express, Skynet dan juga lain-lain mengurangkan harga dan kepantasan sumber perkhidmatan pengantaran mereka. Tambahan pula, jumlah kuriernya mereka semakin berkurangan, memandangkan ia menghadapi saingan hebat daripada pemain baru seperti JNT Express dan juga Ninja Van seperti yang saya terangkan tadi, yang mengurangkan kadar secara agresif untuk mengembangkan bahagian pasaran mereka. Sekarang, kita akan tengok tentang analisis isu. Dalam kata lain pula, bukti yang mengukuhkan bahawa isu yang saya pilih ini sedang berlaku di negara Malaysia kita. Ini merupakan salah satu bukti menyatakan bahawa isu semasa yang saya pilih sedang berlaku di negara kita. Kerugian bersih pos Malaysia Sdn Berhad untuk suku kedua berakhir 30 Jun 2023 meningkat kepada RM27.1 juta dari RM5.25 juta yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun sebelum ini. Tambahan pula, pendapatan mereka juga bagi suku dalam tinjauan menurun kepada 460.20 juta berbanding 517.26 juta pada tahun sebelumnya. Dengan ini kita juga boleh lihat Keratan Akhbar yang saya ambil dari Berita Harian pada tarikh Ogos 24, 2023. Dan saya juga memaparkan sumber ataupun link bagi Keratan Akhbar ini. Ketiga pula, saya akan menerangkan tentang antara sebab-sebab berlakunya isu ini kepada Pos Malaysia Sdn Berhad. Pertama, sebab pertama berlakunya isu ini adalah pesaing mengurangkan ataupun dan juga meningkatkan kepantasan sumber perkhidmatan pengantaran oleh pemain e-dagang.
Ini untuk menjelaskan perkara ini, pesaing seperti JNT ataupun Ninjaman mengurangkan harga perkhidmatan dan juga meningkatkan kepantasan sumber perkhidmatan penghantaran mereka dalam perniagaan perkhidmatan ini, di mana ia lebih menawan hati pelanggan untuk mencari JNT ataupun Ninjaman untuk perkhidmatan penghantaran bungkusan mereka. Sebab kedua pula, pengurangan dalam keseluruhan jumlah bungkusan susulan peningkatan sumber dalaman oleh pemain dasar di dagang. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelum ini, Pos Malaysia merupakan salah satu sumber perkhidmatan perniagaan yang memberikan perkhidmatan penghantaran yang sangat kukuh. Tetapi apabila tahun akan meningkat, pesaing-pesaing seperti JNT, Ninja Van, Skynet, GD Express dan juga lain-lain wujudnya, ia menjejaskan perniagaan mereka kerana mereka menawan hati pelanggan dan juga sumber yang mereka Pos Malaysia dapat untuk menjalankan sumber perkhidmatan penghantaran mereka berkurang. Sebab ketiga pula, peralihan permintaan daripada membeli belah dalam talian kepada pembelian secara fizikal dan persaingan yang meningkat daripada pemain Korea lain. Sebagai contohnya, Pos Malaysia kurang menawarkan servis-servis yang up to date ataupun terkini. Tambahan pula, JNT ataupun Skynet GD Express menawarkan sumber perkhidmatan penghantaran yang mampu menawan ataupun menarik minat perhatian pelanggan, di mana mereka memberikan perkhidmatan seperti COD, cash on delivery, di mana setelah barang sampai baru mereka boleh bayar. Tapi Pos Malaysia tidak menawarkan perkhidmatan seperti itu sehingga JNT ataupun Ninjaman memperkenalkan servis itu. Ini antara sebab-sebab berlakunya isu, iaitu isu kerugian ataupun pendapatan Pos Malaysia berkurangan. Keempat pula, saya akan menyatakan kesan berlakunya isu ini kepada Pos Malaysia Berhad. Sebab kesan pertamanya ialah kemerosotan William Carey. Apabila wujudnya pesaing-pesaing seperti JNT Express, Hinjawan, GD Express, Skynet, City Express dan lain-lain, volume kurier yang memperoleh oleh Pos Malaysia sendiri berkurangan kerana tempoh masa yang mereka ambil untuk menjalankan sumber perkhidmatan penghantaran mereka lebih panjang, agak lama berbanding kepada pesaing mereka seperti JNT. Kesan kedua pula, pendapatan bagi suku dalam tinjauan menurun kepada 465.20 juta berbanding RM516.26 juta pada tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh pesaing yang makin banyak wujud dalam perniagaan perkhidmatan penghantaran ini. Tambahan pula, antara kesannya ialah mereka juga mengalami kerugian bersih. Kerugian yang meningkat kepada 27.01 juta dari 5.25 juta seperti yang saya jelaskan tadi pada tempoh yang sama tapi tahun yang sebelum ini. Selain itu, saya akan menjelaskan beberapa ataupun 5 cara penyelesaian isu untuk Pos Malaysia Sdn Berhad bagi menjadi sumber perkhidmatan penghantaran yang nombor 1 berbanding dengan pesaing mereka. Antaranya ialah pertamanya ialah membuat perancangan pemasaran yang lebih baik ataupun mempunyai satu jadual ataupun satu plan yang plan pemasaran yang lebih baik, seperti menggunakan yang boleh menawan ataupun menarik pelanggan untuk menggunakan sumber perkhidmatan penghantaran Pos Malaysia. Kedua pula, membuat promosi yang lebih menarik dan menggunakan media massa, media sosial. Seperti yang kita tahu, segala maklumat ataupun perkara-perkara terkini, berita terkini, mudah sebar dalam media massa ataupun media sosial. So, oleh itu, Pos Malaysia Berhad boleh menggunakan media massa seperti berita
surat khabar ataupun media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan juga sebagainya untuk membuat promosi yang lebih baik seperti kalau sebagai contohnya, kalau seorang pelanggan menggunakan sumber perkhidmatan pertama kali dalam pos Malaysia, mereka akan menawarkan harga potongan sehingga 50% untuk menawan hati pelanggan bagi menggunakan perkhidmatan penghantaran mereka. Dan juga mereka harus mencipta dan juga mengekat elemen yang pelanggan sukai. Seperti mereka, Pos Malaysia harus mencipta salah satu slogan ataupun tema yang mampu menawan hati pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan mereka bagi sumber menghantar bungkusan mereka. Seperti kalau dalam bahasa Melayu pula, slogannya boleh dikatakan sebagai jom hantar barang dan mendapat harga potongan 50%. Ini dapat menawan hati pelanggan dan juga menarik pelanggan-pelanggan yang menggunakan sumber perkhidmatan pesaing mereka. Keempat pula, mereka harus menjual setiap servis dengan satu hala tuju bagi dapat mendapat sokongan dan dorongan dari pelanggan mereka. Akhir sekali pula, mereka harus mencipta inovasi dalam perkhidmatan seperti mencipta aplikasi perantian kendiri seperti aplikasi Pos Malaysia lah sebagai contohnya untuk scan barang supaya pekerja Pos Malaysia dapat mengesan tempat pelanggan dan pergi ke tempat pelanggan mengambil bungkusan dan juga menghantarnya kepada tempat yang dikehendaki oleh pelanggan. Ini mengurangkan beban pelanggan dan juga menawan hati pelanggan untuk menggunakan sumber perkhidmatan mereka. Sumber perkhidmatan mereka untuk menghantar bungkusan ataupun parcel mereka. Akhir sekali, ini merupakan rujukan yang saya menggunakan bagi menghasilkan tugasan satu, iaitu pembentangan kajian kes. Terdapat 4 rujukan yang saya rujuk untuk menjelaskan dan membuat pembentangan kajian kes ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.